Assalamualaikum dan hai. Video kali ini, saya akan berkongsi satu perkara yang sangat penting untuk difahami di dalam mereka bentuk linked list. Perkara tersebut adalah determining data type in linked list. Pada pandangan saya, perkara ini sangat penting untuk difahami kerana ia dapat membantu kita mereka bentuk linked list algorithm bagi keperluan data yang kita gunakan. Oleh itu, sama-sama kita ikuti perbincangan pada kali ini. Okey, sebelum kita memulakan perbincangan kita, satu perkara penting lagi yang perlu dijelaskan adalah pergerakan data. Masa kita hendak menyimpan data ke dalam linked list, sebenarnya beberapa pergerakan data akan berlaku. Okey, contohnya, apabila kita mencipta data, kita create or define data, data kita akan disimpan dalam satu tempat di dalam memori. Okay, selepas itu, untuk proses penyimpanan data ke dalam linked list, data terlebih dahulu disimpan di dalam node. Jadi, node akan dicipta ataupun create. Okay, selepas itu, data kita akan dimasukkan ke dalam node. Okay, seterusnya, untuk dimasukkan ke dalam linked list, node tersebut perlulah dimasukkan ke dalam linked list. Okay, so di sini terdapat dua pergerakan utama data, iaitu daripada data, our data kepada node, dan yang kedua adalah pergerakan data daripada node ke dalam linked list. Jadi di sini terdapat pertukaran data, data conversion between classes, different classes. Okay? Perkara ini perlu diberi perhatian di dalam mereka bentuk linked list. Kita mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini, determining data type in linked list. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat dua tempat pergerakan data, iaitu daripada data our data kepada node dan seterusnya node kepada linked list. Jadi dua tempat yang perlu diberi perhatian, iaitu untuk menentukan jenis data, ialah data kita dan di dalam node class. Kita boleh menggunakan pelbagai jenis data untuk kegunaan keperluan kita. Contohnya kita menggunakan primitive data type yang terdiri pada sama ada kita boleh menggunakan integer value, string value, float, double dan sebagainya. Selain pada itu, kita boleh create our own user-defined object untuk menyimpan data. Kita menggunakan object. Okey, di tempat yang kedua adalah di dalam node class. Kita perlu tentukan jenis data yang hendak digunakan untuk menerima data di dalam node class. Oleh itu, kita perlu design jenis data pada kedua-dua tempat ini. Okey. So beberapa kaedah untuk design ataupun mereka bentuk linked list, itu menentukan jenis data adalah kita menggunakan data yang sama jenis dengan data di node dan juga di linked list. Itu adalah satu kaedah. Kaedah kedua adalah kita menggunakan data jenis objek di dalam node supaya kita boleh menerima semua jenis data ke dalam linked list. Linked list algorithm dapat menerima semua jenis data. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan jenis generic type. Okey, saya akan bincangkan perkara ini dengan lebih lanjut untuk slide seterusnya. Okey, dalam slide ini saya akan tunjukkan beberapa senario menggunakan data type yang berbeza. Okey, untuk senario yang pertama menggunakan primitive data type pada data kita sendiri, our data. Dan untuk memudahkan conversion, kita menggunakan data yang sama jenis di dalam class node dan linked list class. So, pertukaran data tidak perlu dilakukan kerana data adalah jenis yang sama. So, dalam algoritma kita, no casting is needed.
Tapi jenis algoritma ini, kita akan hasilkan algoritma linked list yang akan menerima satu jenis data sahaja, iaitu daripada PDT, Primitive Data Type. Okey, senario yang kedua, kita menggunakan objek sebagai data. Bagi memudahkan pertukaran data, iaitu kita tidak perlu casting data antara data data objek kepada node. Kita boleh menggunakan objek yang sama, objek jenis yang sama dengan data yang kita gunakan, objek data type. So, bagi jenis senario yang ini, kita tidak perlu membuat casting, tetapi algoritma yang kita hasilkan hanya menerima jenis objek yang kita bangunkan sahaja. Okey, bagi mengelakkan perkara ini terjadi, iaitu kita hanya dapat menerima satu jenis data sahaja, sama ada primitive data type ataupun objek, kita perlu menggunakan jenis data objek dan jenis data generic type pada node, kelas node. Apabila kita menggunakan jenis data objek ataupun menggunakan jenis data generic objek, generic data type objek, kita dapat menerima pelbagai jenis data. Data kita boleh terdiri daripada PDT ataupun user defined object. Okey, kita lihat dulu yang senario yang ketiga yang menggunakan objek data type di dalam kelas node. Okey, apabila kita menggunakan objek kelas node, data kita adalah berbeza dengan data di dalam kelas node. Okey. Jadi, casting is needed. Untuk pertukaran data, casting diperlukan di sini. Tapi kelebihan menggunakan jenis objek pada node, algoritma linked list yang kita bangunkan dapat menerima semua jenis data. Terdapat satu lagi versi di mana kita menggunakan generic data type pada node, kelas node. Okey, dengan menggunakan generic data type pada kelas node, kita dapat menyelesaikan masalah yang pada senario ketiga, iaitu casting is needed when to convert our data to node and linked list. So, apabila kita menggunakan generic data type, kita tidak perlu membuat casting, kerana dengan menggunakan generic data type, kita boleh tentukan jenis data yang kita gunakan sebelum kita menghantar data kita ke dalam node dan seterusnya kepada linked list. Jadi, tidak perlu membuat conversion untuk penghantaran dari satu tempat ke tempat. Jadi, version yang keempat ini boleh menerima semua jenis data tanpa membuat conversion. Ini berbeza dengan jenis yang ketiga, senario yang ketiga, iaitu walaupun dia boleh menerima semua jenis data, tapi perlu membuat casting untuk pertukaran data dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk mendapat lebih gambaran berkait dengan perkara yang saya highlight sebentar tadi, video ini akan meneruskan dengan membuat demonstrasi untuk setiap senario. Pertama sekali, saya akan meneruskan dengan senario yang pertama, iaitu linked list menggunakan jenis data primitive data type. Okey, untuk menggunakan primitive data type, contoh dia menggunakan integer data type. Kelas node perlu menerima data jenis integer, yang mana data yang diisytiharkan di dalam kelas node adalah jenis integer. Bagi membolehkan data yang diterima adalah jenis integer. Pada kelas linked list pula, untuk memasukkan node baru ke dalam linked list ataupun mengeluarkan ataupun akses node baru daripada list, kita perlu menggunakan data jenis integer. Apa yang boleh kita lihat di sini adalah setiap metod di dalam kelas linked list, terutama sekali di bahagian receive parameter dan return type parameter, perlu menerima integer data type dan juga yang return data type jenis integer. Ini bagi membolehkan jenis data integer ini dimasukkan ke dalam node baru dan seterusnya
node tersebut dimasukkan ke dalam linked list. Okey, seterusnya untuk mengimplementasi linked list jenis versi yang pertama ini, kita memasukkan data jenis integer. Contoh di sini saya masukkan dua data, iaitu 100 dan 200 ke dalam list. Seterusnya, saya cuba untuk mendapatkan semula data dan display data tersebut. Okey, bagi mendapatkan data tersebut, data daripada list boleh terus masuk ke dalam integer variable. Kerana data di dalam list adalah jenis integer. Dan untuk mendapatkan data tersebut, kita boleh ready dengan integer variable. Di sini kita tidak memerlukan conversion ataupun casting untuk tukar data type, jenis data daripada jenis data yang berlainan. Di mana kita tidak memerlukan casting di sini kerana data di dalam list adalah jenis yang sama dengan data yang kita perlukan. Data yang kita guna di dalam main method. Okay, demonstrasi yang kedua adalah berkait dengan senario yang kedua, iaitu menggunakan our data menjadi jenis user defined object dan pada class node menggunakan jenis data yang sama dengan data yang kita masukkan, data kita. Okey, so saya tunjukkan untuk contoh kali ini saya menggunakan student object. Okey, saya ada kelas student. Seterusnya untuk mereka bentuk linked list yang boleh menerima kelas student, saya menggunakan objek student pada kelas node, iaitu data dalam kelas node menggunakan objek jenis student. Okey, seterusnya untuk memasukkan node ke dalam linked list, kelas linked list perlu menerima objek kelas student. Semua method yang melibatkan receive parameter dan return value perlu menerima objek kelas student ataupun posting object from class student. So di sini kita perlu setkan supaya receive parameter jenis student dengan return value pun jenis student. Bagi mengelakkan kita membuat conversion seperti saya jelaskan pada slide yang lepas. Okay, contoh penggunaan kelas linked list version ini. Okay. Contoh dia, masukkan data ke dalam linked list, terusnya untuk display data. Display all data in the linked list. Okay, di sini apabila kita mendapatkan ataupun get value from the linked list, so after we get the value from the linked list, so data tu adalah dalam jenis yang sama dengan kelas yang kita gunakan, iaitu kelas student. Jadi di sini tidak perlu membuat conversion, tanpa membuat conversion, iaitu casting daripada linked list, objek daripada linked list kepada kelas student, tak perlu. Sebabkan kita menggunakan, kita simpan data ke dalam linked list tadi adalah jenis student. Jadi di dalam main application, kita dapat mengelakkan casting di sini. Tetapi linked list yang dibangunkan jenis versi ini hanya boleh menerima data jenis student sahaja. Tidak boleh menerima jenis objek lain ataupun data primitif data type lain. Okay, demonstrasi yang ketiga saya akan tunjukkan berkait dengan senario yang ketiga, iaitu menggunakan objek data type di dalam kelas node. Okay, kita menggunakan objek data type di dalam kelas node. Okay, kelas objek data type adalah satu kelas di dalam Java yang mana dia boleh menerima semua jenis data type.
sama ada integer, value ataupun semua jenis primitive data type, dan semua jenis objek boleh disimpan ke dalam objek data type. Okey, so saya akan tunjuk macam mana kita boleh menggunakan objek data type dalam kelas linked list. Okey, pertama sekali pada kelas node. Okey, pada kelas node kita menggunakan data jenis objek di dalam kelas node. Okey, so data yang nak disimpan di dalam kelas node akan disimpan dalam data type objek. Okey, seterusnya di linked list algorithm, setiap method akan menerima jenis objek data type. Begitu juga dengan return value. Gunakan jenis objek data type. Okey, seterusnya dengan menggunakan jenis objek data type seperti yang saya jelaskan tadi, kita boleh menyimpan semua jenis data ke dalam node dan linked list algorithm yang kita bangunkan untuk versi ini. Okey, saya akan tunjukkan 3 jenis data akan disimpan ke dalam linked list. Okey, kali kita nak simpan data integer. Contoh ada dua value di sini, 100, 200 disimpan dalam linked list. Jadi kita hendak keluarkan data ke dalam untuk display. Okay, di sini kita perlu dapatkan data dan di sini kita nampak kita perlu membuat conversion, iaitu casting data daripada list untuk masukkan kepada main application. Seterusnya untuk print data. Okey, perlukan conversion. Okey, ini adalah contoh menggunakan string value dalam linked list yang sama. Okey, contoh di sini dua data dengan structure disimpan ke dalam list. So untuk mendapatkan semula data tu, kita menggunakan method get first, dan data ni kita perlukan casting kepada string value supaya sebelum kita menggunakan ataupun di sini kita nak display data. Di sini kita perlukan casting. Okey, seterusnya linked list versi ini juga boleh menerima jenis objek. Contohnya objek student. Okey, masukkan data ke dalam objek student. Seterusnya display data ni ke objek student. So kita dapatkan data daripada list, keluarkan data, dan untuk tukar kepada kelas student kita perlu buat casting di sini, dan seterusnya barulah kita boleh gunakan method daripada kelas student. Jadi kita dapat lihat di dalam versi linked list ini kita dapat menyimpan pelbagai jenis data. Pertama sekali saya simpan data jenis integer. Yang kedua simpan data jenis string, dan seterusnya saya menyimpan data jenis objek. Okey, dapat disimpulkan di sini bahawa dengan penggunaan data jenis objek kita dapat menyimpan semua jenis data ke dalam linked list yang kita bangunkan. Tetapi untuk buat pertukaran data ataupun
penghantaran data dari satu tempat ke tempat yang lain, iaitu daripada data kita kepada node, kita perlu membuat casting. Contoh dia, untuk integer kita perlu casting, string casting, dan seterusnya objek pun kita perlu casting. Okey, untuk demonstrasi yang keempat adalah yang berkait dengan senario yang keempat, iaitu menggunakan generic data type. Sebelum saya meneruskan demonstrasi ini, saya ingin berkongsi berkenaan dengan generic data type. Definisi generic data type. A generic type is a generic class or interface that is parameterized over types. Essentially, generic type allow you to write generic class or method that works with different types, allowing for code reuse. Rather than specifying object to be an integer type, string type, or any other type you want to define, the box class to accept a parameter T. Then you can use T to represent the generic type in any part within your class. Okay, maksudnya di sini generic data type ni dapat menerima semua jenis data. So dia boleh reuse code. So kita buat kod, kita boleh guna untuk pelbagai jenis data. Okay, apa yang menariknya di sini, kita boleh spesifikkan jenis data tersebut semasa kita hendak isytiharkan atau define kelas ataupun objek yang data ataupun objek yang kita hendak gunakan. Biasanya generic data type ni menggunakan type T, parameter type T. Okey, kita akan lihat perkara ini di dalam penerangan seterusnya. Okey, kita mula dengan kelas node. Okey, di dalam kelas node, untuk menggunakan jenis generic data type, dia perlu ada simbol ini dan letak parameter type T. Ini menandakan kita menggunakan data jenis generic. Okey, untuk isytiharkan data, kita perlu menggunakan jenis type T, seperti yang kita isytiharkan di atas ini. So, semua parameter yang digunakan untuk menyimpan data perlu menggunakan type T. Begitu juga dengan kelas linked list. Okay, di dalam kelas linked list, semua objek yang melibatkan kelas node tadi perlu diisytiharkan menggunakan kelas T, type T. Okay, begitu juga pada methods. Okay, semua receive parameter dengan return type parameter kita menggunakan type T. Okay. Okay, dan juga dekat return method T. Okay, dengan menggunakan type T, menandakan data tersebut adalah jenis generic. Di mana kelebihan generic data type adalah kita boleh tentukan jenis data yang kita hendak guna semasa hendak menggunakan kelas yang diisytiharkan jenis generic. Kita lihat penggunaan linked list jenis versi generic type. Okey, untuk generic data type, dia boleh menerima semua jenis data type. Sama ada primitive data type ataupun objek. Contoh di sini saya simpan data jenis integer. Untuk simpan data jenis integer, kita perlu spesifikkan data tersebut dahulu, jenis integer. Seterusnya kita boleh masukkan data seperti biasa. Dan kelebihan di sini, bila kita spesifikkan data jenis integer, automatically compiler sudah mengenali data yang kita simpan dalam linked list adalah jenis integer. Jadi kita boleh buat pengaturcaraan kita tanpa buat conversion ataupun casting. Apabila kita mendapatkan data daripada list dan keluarkan data daripada list dan masuk ke dalam variable lain, iaitu integer value, seperti yang kita tahu. Okey, tanpa buat casting. Seterusnya saya akan tunjukkan menggunakan string value. Sama juga apabila kita hendak menggunakan string value, kita perlu spesifikkan jenis string pada linked list object declaration. Okey, seterusnya sama juga dengan penggunaan integer value tadi, kita tak perlu buat casting di sini. Ataupun satu lagi, kita boleh menggunakan jenis objek. Contoh di sini guna objek student. Jadi kita perlu spesifikkan jenis
objek student ke dalam linked list yang kita declare. Jadi dengan kita spesifikkan jenis student, kita tidak perlu lagi buat casting di sini. Okey. Sebagai kesimpulan, perkara pokok dalam memahami intipati video kali ini adalah pertama, anda perlu memahami pergerakan data semasa penyimpanan data ataupun akses data daripada list. Kedua, anda perlu mengkaji keperluan data anda bagi memudahkan anda mereka bentuk linked list. Saya berharap perkongsian pada kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.